menitikberatkan perkongsian dalam pembelian hartanah. Lepas tu perkongsian pengetahuan, skill dan pengalaman antara mentor yang berjaya dalam bidang hartanah seperti Fahan, Syari'i, Lepas tu dan mentee yang berminat untuk belajar strategi pelaburan hartanah. Kita banyak menggunakan perkataan strategic investment because dari segi investment ni bila kita sebut investment, that means it must be profitable. Kalau tak, apa yang melabur kan? So cuma kita nak pastikan dia boleh didapati dengan cara yang strategi, okay? Menggunakan modal yang minimum dan memaksimumkan keuntungan. So dari situ WIPV nak kita berkongsi dari segi modal, risiko, liability, tanggungjawab dan membuat keputusan dalam pembelian hartanah. Dan seterusnya perkongsian untuk menyatu padukan latar belakang pelabur yang berbeza tetapi dengan misi yang satu, iaitu memaksimumkan pelaburan hartanah dengan risiko yang paling minimum. Okay, so basically Wealth and Property Venture ni we aim to invite those yang interested untuk belajar membuat pelaburan. Okay, kalau yang dah terror, memang dah agak berpengalaman dalam bidang pelaburan, so kita akan cuba mengenengahkan pelabur-pelabur untuk melabur dalam unit hartanah yang tinggi, high end, okay, 500k and above. Sebab banyak Melayu yang tak bagi main labur ke tahap tu. So kita akan share dari segi tu pula. Lepas tu bila saya kata latar belakang yang beza, sebab ada di antara pelabur kita yang memang dah agak tua dan tidak melayakkan dapat loan. Yang kedua ada yang dah listed, nombor tiga ada yang very high commitment, dan nombor empat dia backup. But they got the money, they got the source, they got the fund to invest. So kita satukan diorang ni, kita unite this kind of people. So kita tengok setakat mana kemampuan peserta-peserta ni untuk melabur, dan kita akan tolong diorang untuk mencari unit hartanah yang kita boleh beli dengan harga yang paling munasabah, yang paling rendah tetapi dengan keuntungan yang very maksimum. Okay. Kekuatan Wealth and Property Venture yang ni kita memang kita akan highlight kepada semua peserta, yang mana modul yang komprehensif berdasarkan case study dan kajian. Yang ni kita buat 2.5 years. Lepas tu kita bincang dengan mentor-mentor Lepas tu yang kedua, free workshop yang amat patutkan. Ini cuma preview. Yang akan ada, kita akan ada proper workshop. Yang ketiga, pembelajaran pelaburan secara teori dan praktikal. That means you dalam workshop kita ada teori and practical, cara pelajaran teori dan praktikal. Dan yang keempat, coach dan mentor yang berpengalaman dalam bidang pelaburan tanah. InsyaAllah mentor-mentor kita bukan saja dua orang ni, tapi ada lagi sebab kita akan bagi coach untuk monitor atau supervise satu kumpulan, minimum 2 orang, maksimum 5 orang. Lepas tu memastikan para pelabur faham konsep pelaburan hartanah yang strategik dan bukan pelaburan secara membuta. This one selalu banyak berlaku mana bila dia kata tak tahu nak buat apa lah, beli property sampai 3-5 tapi kenapa tak untung, confused kan? Okay, alright, that is where we want to open your eyes how to do the correct way. Lepas tu perkongsian pelaburan tanah berlandaskan syariah dan mengikat pelabur dengan perjanjian yang sah sesama ahli kumpulan. Sebelum ni memang banyak venture kat luar venture kat luar, tapi hanya berdasarkan trust. It's okay kalau kepercayaan itu betul telus dan you jujur dengan sesama rakan kongsi. Tapi apa yang kita buat di sini, kalau you dapat rakan kongsi yang you tak kenal, so kita akan ikat. Basically dalam WIPV ni kita akan buat perjanjian perkongsian yang sah, yang pertama. Lepas tu kita akan buat deed of trust, ikatan amanah. Kita akan buat wasiat. Kita akan buat ikatan hibah pun ada. Sebab kita tengok dari segi apa yang you nak. Dan you tak akan risau lah dari segi komitmen dan tanggungjawab daripada setiap ahli dalam kumpulan you. Sebab dia memang kita dah backup dengan legal documentation. Okay. Lepas tu mengenangkan konsep amanah, wakaf, hibah, wasiat dalam perjanjian yang mengikat pelabur, dan akaun pelaburan yang berasingan bagi setiap kumpulan pelabur dan dikawal sedia oleh juri audit dilantik. So bila kumpulan kita dah besar, atau macam kita sekarang dah start ada dua tiga kumpulan. So basically setiap kumpulan akan ada akaun masing-masing. Okay, I satu akaun, you group you. So akan ada 3 akaun yang berbeza. Setiap kali ada 2 yang dikumpul akan masuk ke dalam akaun ni, dan kita akan audit lah setiap masa mengikut keperluan. Okay. Lepas tu apa yang terdapat dalam modul WIPV, iaitu pengenalan kepada
projek WIPV. Pengenalan ni kita akan bincangkan dari segi terma-terma dan syarat yang mengikat pelabur. Lepas tu yang kedua, pemilihan hartanah. Pemilihan tanah bagaimana dikatakan dari segi yang tadi Fahad cakap, dari segi lokasi, dari segi demand, dari segi kemudahan, dari segi demografik, ya kan, kita akan ajar dari situ macam mana pilihan tanah yang sesuai. Lepas tu dari segi keuangan, financial standing, macam mana you nak buat pinjaman, pembiayaan, dan macam mana kita nak mengoptimumkan fund yang kita ada, capital yang kita ada untuk maksimumkan keuntungan yang secara kongsian. Lepas tu risiko pelaburan hartanah, tapi kita akan cuba meminimumkan risiko seminimum mungkin. Okay, so kita akan try to detect this one supaya you all dapat belajar macam konsep pelaburan dengan lebih baik. Lepas tu yang seterusnya, hal-hal berkaitan perundangan yang akan dibincangkan secara lebih terperinci. Dan kita akan bincang dari segi fakta-fakta, dari segi kes, and then isu-isu yang perlu diketahui oleh peserta-peserta WIPV. Dan last kali adalah sesi praktikal atau on-ground practical session, yang mana sesi praktikal ni akan dibuat oleh mentor dan mentee mengikut kesesuaian masa yang diberikan oleh pihak peserta kepada mentor. Okay? So kalau ada saja nak bincang, lepas saya beri kita punya tu, you all nak bincang dan akan ada pertemuan sesi coaching di antara pihak mentor dan mentee yang dibuat secara berkumpulan dan juga secara individu. Okay, so there will be two ways lah, satu in terms of theory, another one is in practical. Okay, siapakah yang boleh menyertai kumpulan pelabur WIPV? Okay, so basically peserta berhak memilih ahli kumpulan minimum 2 orang dan maksimum 5 orang. Dan kriteria pemilihan ahli kumpulan adalah bebas. Okay, tetapi WIPV team, iaitu kami sendiri, menyarankan agar pemilihan ahli kumpulan perlu daripada latar belakang berbeza. Sebab apa ya? Sebab kita nak memaksimumkan dari segi kepentingan dan dari segi kegunaan orang yang tiada lagi komitmen, orang yang baru nak mula belajar melabur, lepas tu orang yang dah orang yang ada tunai tetapi dia blacklisted. So bila you ada combination macam ni, so you boleh rancang property berharga berapa yang you boleh kawal. Lepas tu kalau kata you ada cash extra, kata yang blacklisted ni ada cash extra, so you boleh beli property secara cash, you still boleh beli. Dan jadi deed of trust, dia akan orang yang membayar cash ni, dia akan pegang tu sebagai trust kepada you all lah. Sekejap, lepas tu kita akan terus cari buyer, okay, ataupun tenant kalau kata dia nak. Lepas tu setiap kumpulan pelabur akan disedia oleh seorang mentor. Okay, blacklisted, bankrupt, yang dah berusia, pesara, baru mula bekerja, berpengalaman atau baru berjinak dengan pelaburan hartanah, tiada had dari segi penyertaan. Because there are so many questions asking us, kita orang ni dah blacklisted, kita orang ni dah bankrupt, boleh masuk? So a bankrupt tentu orang tak boleh masuk, tak boleh kat kontrak, tapi there's a way. There's a way on how to ini lah, untuk menggunakan dia. Sebab sekarang bankrupt dah pandai. Kebanyakan orang bankrupt dah Malaysia, dia kaya untuk all information. In fact, I sendiri ada mengaku punya klien pun ada 2-3 company yang memang dia dah kawan tidur lah. Tapi kalau ikut dia memang dia millionaire, dia bankrupt, tapi dia millionaire. Itu yang saya kata, ya Allah, sekarang ni macam tu. Banyak orang kaya yang bankrupt tapi dia orang masih survive. So bagi yang baru bermula dalam bidang ni, WIPV team akan mengajar untuk memulakan langkah strategik dalam pelaburan hartanah. Dan bagi yang telah mempunyai pengalaman, macam saya cakap tadi, WIPV team akan menyediakan platform untuk melabur dalam hartanah yang lebih tinggi dari segi nilai dan risiko. So basically kita nak cuba tackle those yang baru nak start labur, kita ajar dia orang macam nak labur. Yang kedua, siapa yang dah terror sikit, yang dah ada pengalaman, kita akan ajak you all untuk sama-sama invest untuk property yang high end. Kita start inilah kan, kita dah kena masuk itu. So dokumentasi dan pengurusan tanah, kita akan mengatur urus portfolio tanah. Kita akan ajar you all macam mana buat documentation sistem. Lepas tu mengawal sedia pengaliran tunai dan pemahaman dan dokumen undang-undang yang terlibat dalam pembelian dan pengurusan tanah, dan persediaan dalam menghadapi kepelbagaian isu perundangan berkaitan pelaburan hartanah. This is what among the things that we highlighted in the WIPV. Lepas tu sesi praktikal antara mentor dan pelabur. Sesi ditetapkan oleh pelabur-pelabur sendiri dengan persetujuan mentor, dan perkongsian dan perbincangan dalam bentuk 2 hala. Lepas tu mentor akan memberi panduan semaksimum mungkin untuk mendapatkan lokasi hartanah yang strategik dan menguntungkan.
Lepas tu membuat survey hartanah yang telah dipilih dalam kumpulan serta meninjau acara pelindungan yang diadakan di mahkamah atau pejabat tanah atau lokasi pelindung awam, dan juga menyediakan sesi bertemu peguam, jurubank, jurunilai dan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaburan tanah. So we open the ruang untuk mentee untuk berjumpa dengan valuer, dengan banker, okay, and then dengan those yang berkaitan dengan pelaburan tanah. Mungkin you can belajar daripada orang apa yang apa yang nak tahu, dan you boleh ada sesi dengan orang yang kita akan buat. Dari segi ROI, return on investment, pegangan tanah adalah untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun daripada tarikh penyempurnaan dokumen pemilikan. Okay, dan I explain. Jangkaan ROI melebihi 20 hingga 40%, yang mana mentor kat sini berkeyakinan InsyaAllah minimum pun dalam 40%, but we letak 20 to 40 lah. Lepas tu proporsi dari segi keuntungan dan modal yang minimum, keuntungan yang maksimum. Kenapa kita pegang 2 tahun? Okay, sebenarnya you kena remember, our objective is to learn, to educate, to expose pelabur-pelabur untuk belajar macam mana nak buat pelaburan hartanah yang strategik. So kita nak ajar bukan untuk own the property, macam cakap tadi dekat ni. Dan kita bukan untuk own, tapi kita ajar untuk how you can grow your your capital to get and more profit in term of cash value. Okay, kecuali bila you dah ready nak beli, barulah kita ajar you untuk own you punya property. Okay, so 2 tahun dia bertarikh ni. Tapi setakat ni macam kes yang macam ni pun dan faham pun buat, bila kita ada property, basically kita akan split lah, maksudnya kita jual terus. Minimum pun 5 mas, kalau kita nak beli kan, kita nak buat, mungkin you akan dapat lagi extra. So that is what we are trying to do. Okay, so bukan ownership lah. This is actually contoh lah, 20 peserta WIPB semuanya berminat menjadi pelabur. So kita ada 5 group, ada 4 kumpulan. Lepas tu kita akan ada 2 jenis modal yang boleh dikeluarkan oleh pihak peserta, yang mana you all nak buat lump sum ataupun you all ikut staggered payment. Yang contohnya ambil kat sini, modal RM500, setiap peserta hanya mampu nak keluar RM500. So and then kita jadi property lebih kurang harga RM25,000. Kenapa harga RM25,000? Sebab you punya kemampuan ada RM500. Untuk share dengan 5 orang, you dapat $250,000. So kita punya the maximum profit property value yang kita boleh jangkakan adalah sebanyak RM25,000. Okay, so tak boleh lebih lah nak bagi deposit ni. Okay, so the first installment yang akan dimasukkan ke dalam account kumpulan U, kumpulan A adalah RM500. Okay, lepas tu dalam masa 2 hingga 3 minggu kita akan kumpul another payment, itu untuk RM250 legal fees. Okay, so apa harga RM250? Saudara dengan 5. So basically you akan dapat dia dah around 2,000 something lah untuk untuk cover legal fees. Okay, lepas tu untuk valuation report RM100, kata RM500 lah So kita akan list off. Yang seterusnya installment. Katalah one of you has been decided by the group to be the financial, to be the borrower, yang mana you akan ikat sebagai deed of trust. So you akan menjadi borrower you akan jadi borrower yang dilantik oleh kawan-kawan you. So installment untuk first year, the first 6 months paling minimum 6 bulan. Okay, so you akan masukkan sebanyak 24/6 lah. You akan masukkan RM24/6 bulan ke dalam akaun kumpulan you, yang mana pihak lawyer akan keluarkan PD check kepada pihak bank untuk bayar installment. Okay, so this is sama juga dengan yang ni. Pelabur yang kedua, pelabur kumpulan B, C dan D. Cuma yang beza dari segi hartanah. You tengok dari segi value hartanah. Okay, so yang ni akan bagi tahu dalam bentuk cash. Kalau kata tu saya nak beli, contohnya dapat rumah, macam baru ni yang lain dapat rumah beli cash RM17,500 dekat Bukit Subang, tapi property value is $75,000. So dia beli rumah tu harga RM17,500 dia bayar cash. So kalau kata kumpulan you yang bayar untuk salah seorang ahli kumpulan you yang bayar RM17,500, so kita make sure you akan bayar dekat dia balik dalam jangka masa berapa bulan. You faham tak? So itu dah ada perjanjian yang telah mengikat, you akan kena bayar